disuruh kanak-kanak tu masuk ke dalam syurga. Kanak-kanak tu dia belum akil balik, dia bukan mukallaf lagi, maka mereka tu memang layaklah masuk syurga. Ada satu kumpulan kanak-kanak tak nak masuk syurga. Ditanya malaikat, "Kenapa kamu tak nak masuk syurga?" Jawab mereka, "Kami tak siap masuk syurga," katanya. Kerana kami disuruh masuk syurga sendirian aja. Kami nak masuk syurga bersama dengan ibu dan bapa kami. Ya, kata malaikat, mereka dalam neraka, mana boleh masuk syurga? Kena masuk neraka dulu, katanya. Kalau begitu lantaklah, kata dia. Tahu lantaklah. Kami tak siap masuk syurga. Hanya ketika kami bersama dengan ibu bapa kami, baru kami nak masuk syurga. Ya. Mana apa malaikat mengadu pada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia tak siap masuk syurga. Ya Allah. Allah tanya balik, "Ngapa?" Kata Allah, bukan bunyi itulah, itu bukan Allah yang cakap itu saya, ya. Mereka tak masuk syurga kerana mak bapak mereka tidak bersama dengan mereka. Kata Allah, keluarkan mak bapak mereka dari neraka, dan perintahkan mereka supaya memimpin bapak-bapak mereka dan ibu-ibu mereka bersama-sama masuk ke dalam syurga. Itu fadilat kalau ada anaknya mati kecil. Anaknya mati sebelum akil balik. Di antaranya dengan syarat dia sabarlah. Walaupun dia ahli neraka, sudah masuk neraka tu, keluar balik dari neraka kerana bantuan anak-anak yang mati kecil itu. Dengan syarat dia sabar. Jadi nak ada anak lah. Kalau nak ada anak, nakkan anak, kahwinlah, tak mana dapat anak. Cari bawah pokok rambutan ada anak. Anak rambutan pun tak ada. Ini kalau anak betul, kena kahwin baru dapat anak. Ikut adatnya begitu, ya. Cuma kalau Allah tak izinkan, kahwin dah. Kadang-kadang tak juga mau beranak. Itu adalah orang-orang yang seperti itu, ya. Nak test, nak uji kita ni, sabar ke tak, terima ke tak qada Allah Ta'ala, dan sebagainya, ya. Itu dia firman Allah Ta'ala bagi mereka itu, ambil oleh kamu dengan kedua tangan segala bapa-bapa kamu dan ibu-ibu kamu, lalu ke syurga, bawa mereka itu ke syurga. Jadi dapat masuk syurga dengan syarat dia sabar dengan kehilangan anak-anaknya semasa kecil itu. Tajuk kita ni apa? Fadilat berkahwin. Mengapa nak berkahwin? Supaya dapat anak. Mengapa nak anak? Mungkin anak itu nanti akan membantu ibu dan bapanya masuk ke dalam syurga. Dan tersebut pula di dalam khabar yang lain, apabila berhimpun segala makhluk pada hari kiamat, dan firman Allah Ta'ala, hendaklah keluar daripada jumlah orang yang tiada berdosa. Ya, di padang mahsyar nanti berhimpun semua manusia, semua, saya, tuan-tuan, ustaz-ustaz ni, puan-puan, semua, Piramli lagi, Jin Samsudin lagi, Aziz Sattar lagi, tak kenal lagi, siapa lagi? Berhimpun di padang mahsyar semua. Netanyahu kenal lagi, siapa lagi? Tak kenal lagi? Najib, tak kenal? Rosmah, berhimpun semua di padang mahsyar nanti. Maka disebut kepada mereka, hari kiamat besok, maka Allah Ta'ala menyebutnya, keluar daripada jumlah orang yang tak berdosa. Siapa tak berdosa bangkit, keluar, datang sini, berhimpun di sana. Maka tiada keluar seorang pun tak ada keluar, melainkan Yahya ibnu Zakaria. Yang keluar tu Nabi Yahya, anak kepada Nabi Zakaria. Salawatullah alaihima, mudah-mudahan Allah selawat ke atas kedua mereka. Kemudian salawatullah alaihima. Dan selain daripada Yahya, siapa? Nabi kita. Siapa nama Nabi kita?
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan segala kanak-kanak, ya, mulai Yahya, lepas itu Muhammad, lepas itu kanak-kanak yang mati kecil tadi. Jadi kanak-kanak orang yang Islam, maka berkata, ya hai Tuhanku, bahawa sesungguhnya engkau telah mengambil akan segala nyawa dan telah engkau hukumkan ke atas kami akan mati sebelum lagi kami melihatnya akan segala ibu bapa kami, dan telah kami memandang akan ibu bapa kami, maka janganlah engkau haramkan akan kami ya Tuhanku akan melihat bagi mereka itu pada hari ini. Ya. Kami ni dah kamu matikan, tak dapat dalam dunia dulu nengok mak bapak kami, tak dapat. Dari kecil lagi. Ya, sudah tak ingat pun mana rupanya, kan. Jadi hari ini janganlah kamu haramkan kami melihat ibu bapa kami. Bagilah peluang kami ni melihat ibu bapa kami. Kata merayu kanak-kanak yang mati kecil tu. Maka firman Allah Ta'ala, tuntutlah oleh kamu akan segala bapa kamu dan segala ibu kamu, dan masuklah oleh kamu ke dalam syurga. Ya, Allah Maha Pengampun, Maha Mengasihani. Kata Tuhan, kamu pergi jemput bapa-bapa kamu, mak-mak kamu, bawa, tarik tangan mereka masuk ke dalam syurga. Ya, itu kalau kanak-kanak tu mati kecil. Dan masuklah oleh sekalian kanak-kanak itu pada pertengahan segala saf. Ada saf tu tengah-tengah dia. Maka menuntut dan mencari mereka akan segala ibu bapa mereka. Dicarinya lah, ya. Dan segala ibu bapa mereka dan segala ibu-ibu mereka, maka mengambil mereka itu dengan tangan mereka itu yang kanan. Ya, dan akan segala bapa-bapa mereka itu dengan tangan mereka yang kiri. Dia ambil siapa dulu? Mak dulu ke bapa dulu? Mak dulu. Kerana Nabi pun suruh itu. Ada seorang pemuda nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa yang patut aku berkhidmat? Jawab Nabi pula, kepada ibu kamu. Lepas itu siapa ya Rasulullah? Apa jawab mengenai? Kepada ibu kamu. Lepas itu siapa ya Rasulullah? Siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Baru bapa kamu. Kerana antara mak dengan bapa, siapa yang lebih rapat dengan anak? Mak lah. Apa-apa hal pun mak. Saya dah banyak anak, tahu lah. Apa-apa hal pun mak. Dia nak kahwin pun mak juga. Ayah tak tahu. Dia nak kahwin tu pun ayah pun tak tahu. Mak yang tahu. Ya, mak yang abah esok kita pergi poleh kata. Buat apa? Nak minang sanu-sanu. Memang nanti saya ada seorang orang poleh. Ya. Ada orang poleh ni. Jangan darah demo pun tahu kan? Ya. Baru tahu anak tu tak kena orang poleh. Ataupun orang nak minang anak, begitu juga. Esok-esok ada orang tu nak datang, orang mana kata? Orang Bangi kata. Betul orang. Nanti saya ada seorang orang Bangi. Jadi itulah lah. Mak aja yang tahu. Kalau dia balik pun bagi duit pada siapa? Pada mak ke pada ayah? Pada mak. Ayahnya ngedit nengoknya. Tahu ke ngedit? Tahu ngedit? Terbedik-bedik nengok je. Ayah tak ada, mak aja yang dapat. Mak tu kedekut betul, haram nak bagi ayah. Sikit pun tak nak bagi. Tanya dia apa? Apa mak nanya lah, ayah apa abah tak bagi ni? Abah banyak duit kita dah. Langsung abah tak merasa duit anak-anak. Mak aja yang merasa. Ya, itulah dia antara mak dengan gitu ke jadi akhirat nanti dia akan apa? Akan tarik tangan mak aja dulu. Lepas tu baru tariknya tangan ayahnya, ya. Mana kedainya? Mana dia dah hilang. Masuklah sekalian kanak-kanak itu pada pertengahan saf, maka menuntut dan mencari mereka itu akan segala ibu-ibu mereka itu dan segala ibu-ibu mereka itu, dan mengambil mereka itu akan segala tangan mereka itu yang kanan. Ya, ibu itu belah kanan. Dan segala tangan bapa-bapa mereka itu dengan tangan kiri mereka, dengan tangan mereka yang kiri. Mengambil akan tangan ibu-ibu mereka itu, maka memasukkan mereka itu ke dalam syurga. Ya.
di atas pertolongan anak-anaknya, dapatlah kita layak masuk ke dalam syurga. Sebab itu perempuan, anak ni dilatih mereka supaya menjadi anak-anak yang soleh. Kerana kita harap anak-anak itulah yang membantu kita besok di akhirat kelak. Kita dah mati, dah tak ada nak sembahyang, tak boleh, dah mati pula nak sembahyangnya. Nak nutup aurat tak ada lagi, dah mati, apa nak nutup auratnya? Nak kenuri pun tak boleh, apa nak kenuri, dah mati. Ya. Tapi kalau ada dia meninggalkan anak yang soleh, ada tak sumber pahalanya lagi? Ada. Dia melepas sembahyang didoakannya, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah dosa aku dan dosa kedua-dua ibu bapa aku. Dua-dua ibu bapa tu. Dan kasihanilah mereka, kedua mereka, seperti mana mereka mengasihani atau mengasihi kami sewaktu kecil dahulu. Lebih-lebih lagi mak menjaga kita daripada apa tak lalu. Barin aja, tak ada lalu buat apa pun. Yang tahunya apa? Keluar-keluar jangan tahunya apa? Ngobak. Ngobak tak boleh tahu ngobak. Kuak, ngobak. Itu yang tahunya. Lagi berak, kencing. Itu je yang tahunya. Siapa masuk beraknya? Siapa masuk berak? Kita yang masa kecil tu. Mak lah. Senang ke nak masuk tahi ni. Megang tahi tu. Tapi mak tak ada pula rasa genyi ni, megang tahi kita. Itulah antara mak dengan ayah. Mak yang lebih hampir dengan kita. Sebab itu jangan lupa mendoakan untuk kedua ibu dan bapa kita. Udah mati, putus segala amal. Idza matal insanu qata'a amaluhu illa min salasatin. Apabila mati anak Adam itu, maka putuslah segala amalannya melainkan 3. Apa dah? Min sadaqatin jariyatin, daripada sedekah jariahnya, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang memberi manfaat dengannya, au walidin salihin yad'u lah, atau anak-anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kedua ibu dan bapaknya. Sebab itu jangan dibiarkan anak tu merempit aja kerjanya. Nak merempit lah, tapi pastikan mereka juga melakukan amalan yang soleh. Yang suruh pastikan mereka buat, yang dilarang pasti mereka tinggalkan. InsyaAllah dapat saham, dapat sumber pahala walaupun kita dah lama mati. Sampai hari kiamat dapat. Dia pula meninggal anak yang soleh lagi, dia pun berdoa, dapat kita lagi. Orang tu dia bercucu, cucu pula mendoakan kita. Sampai hari kiamat kita dapat. Dia bertali-tali soleh tu. Tu dia. Baik. Inilah setengah daripada hadis yang menunjukkan faedah hasil dengan sebab perkahwin, tetapi dengan syarat sabar atas kematian segala anaknya, dan tiada pula perkataan yang kemarahan. Tak ada dimarahkan Tuhan mengambil nyawa anaknya. Dia sedih, suruh sedih, bukan suruh gelak ketawa pula. Anak mati takkanlah ketawa, alhamdulillah mati anak aku, tak ada pula kopi tu. Dia suruh sedih, tapi dia suruh sabar. Sabar itu artinya tidak memprotes ketentuan Allah Ta'ala. Itu namanya sabar. Tak ada pula nguling-nguling. Tahu nguling-nguling? Ya Allah, tak tahu nama nguling-nguling. Nguling-nguling. Muang baju, muang kain. Wow. Ya Allah, tak patut kamu buat aku begini. Tak boleh meratap-ratap, itu bukan orang Islam. Sedih tak ngapa, berkabung tak ngapa. Tapi sehari 2 hari je. Kalau suami meninggal dunia boleh berkabung 3 hari boleh. Boleh berkabung selama 3 hari. Bukan 3 bulan, 3 hari je. Begitulah dalam Islam ni. Bukannya tak boleh, boleh, tapi biar bersederhanaan.
Maka bahagialah bagi orang-orang yang sabar atas kematian anaknya. Ya. Anak mati ni bukan senang tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah merasa mati anak ni. Sedar-sedar telefon berbunyi je. Ngabur kan anak saya dah meninggal. Tahu di mana meninggalnya? Di Gunung Semanggoy. Tahu ke mana Gunung Semanggoy? Ada sekolah agama situ namanya Ikhya Al-Sharif. Ya di situ meninggalnya. Dia pagi tu tak berayur asrama tu. Pergi mandi dalam tali air tu. Mandi-mandi terus lemah situ. Dengar-dengar sampai mayat aja lah. Udah petang baru sampai mayatnya. Bertahun-tahun tahu menderita rasa hati tu. Tapi tak adalah merontir-rontir, merampui-rampui, nguling-nguling, tak adalah. Mudah-mudahan. Tapi dia bukan anak kecil, umur 14 tahun. Form 2 masa tu. 14 tahun umurnya. Tapi mati tengah belajar. Orang mati tengah belajar macam? Macam? Mati tu dikira syahid akhirat. Ya. Hanya kejap lah. Kalau ada antara tuan-tuan dan perempuan mati tengah ngaji ni, belum dan balik, macam? Syahid lah tu. Siapa tak? Siapa tak mati yang kanan? Dah sabar. Tak ada orang. Ustaz pun tak nak luar. Padahal kira syahid tu. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sentiasa di jalan Allah, fi sabilillah hatta yarji', sehingga dia balik ke rumahnya. Mana tahu perempuan tu jalan nak balik kan, tiba-tiba dia terlanggar ke semut, mati. Bukan semut tu mati, perempuan mati. Kenapa mati? Terlanggar kan semut. Syahid lah tu, syahid akhirat. Syahid akhirat tu artinya di sisi Allah dia syahid, di sisi manusia dia mati macam biasa. Mayatnya diselenggarakan macam biasa, dimandikan, dikapankan dan disemayangkan dan ditanamkan. Tapi di sisi Allah dia adalah syahid. Sebab itu dalam hidup ni kita kena berjuang di jalan Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam perjuangan di jalan Allah. Bila mati dalam perjuangan dikira syahid itu, syahid akhirat. Mudah-mudahan kita ni dapat pahala syahid akhirat. Kalau syahid akhirat apa dapat? Yaghfir lakum zunubakum. Apa artinya? Diampunkan dosa-dosa kamu. Siapa tak nak dosa diampun angkat tangan? Atau ada orang tak berdosa angkat tangan? Ini saya nak tengok mana kopi, nak nak gambar mana dia? Yaghfir lakum zunubakum. Bila sudah diampun dosanya, apa lepas lagi? Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Apa artinya? Dan dimasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Nak ke tak nak? Bukan beberapa sungai Bulu Kintar ni, tapi siur minum airnya keruh je. Sungainya steady ya. Zanjabila nama sungainya. Tasnim, Kafura, Ruhiqum Mahtum, nama sungai-sungai itu di syurga besok. Dijanjikan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Zalikal fawzul azim. Itulah dia kejayaan yang besar, iaitu apabila kita dapat pahala mati syahid. Itulah dia pahala yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak cukup dengan itu, wa ukhra tuhibbunaha, dan lagi satu yang dia sangat kasih, sangat sayang, nasrum minallah, bantuan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang hampir. Wa basyiril mu'minin, kata Allah, berilah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Itu yang kita hendak syahid tu ya. Jadi pastikan kita mati dalam perjuangan di jalan Allah. Tengah berjuang-juang mati. Mudah-mudahan ya. Macam saya nak datang ni puasanya, ataupun nak balik sekarang.
Entah belanggar kan dom mati. Apa Ustaz Ibrahim udah qalu kata nama dah mati. Mudah-mudahan lepas itu syahidlah ya. Tak nak ke saya mati syahid? Nak ke tak nak? Nak. Doa kalau mudah-mudahan saya syahid. Ya. Jangan doakan mati, doakan syahid ajalah. Itu kan ya. Tapi kalau tak mati bila nak syahidnya? Nak mati dulu baru dapat syahid. Baru dapat syurga. Ya, orang nak akan syurga kena mati dulu. Dapat syurga lah kalau tak mati. Kena mati dulu. Siapa nak mati angkat tangan? Mudah, tak ada. Tak ada juga. Syurga nak ke tak nak? Atau kalau tak mati bila dapat syurga dah. Ya. Tapi tak boleh bunuh diri, tak boleh. Kalau Allah kata tak mati lah tu ya. Khalid ibn al-Walid tu memang dia bercita-cita nak mati dalam peperangan, nak mati syahid. Tetapi dia mati sakit juga penyudahnya ya. Tapi dia bercita-cita nak mati syahid. Dapat tak pahala syahid? Dapat ya. Siapa bercita-cita nak mati syahid akan dapat pahala syahid insya-Allah. Macam ada seorang namanya Lutfi bin Arifin. Kenal ke? Ada pernah dengar? Ya? Dia memang tak ada komputer ke rumah. Ustaz Lutfi bin Arifin namanya. Dia mati di mana? Dia mati di mana? Ustaz-ustaz ni, dia mati di mana? Di Syria. Ya. Mati di Syria menentang puak Syiah di sana. Sebelum dia mati tu dia ada di Malaysia. Dia orang Malaysia, orang Melayu. Ya, dia ada di Malaysia. Dia berjumpa dengan satu orang ustaz namanya Ustaz Mukhtar Senik. Dia ngabur pada Ustaz Mukhtar Senik tu, dia pernah mimpi kata dia. 3 kali dia mimpi minum air sungai yang sangat manis. Tak pernah dia rasa semanis air itu katanya. Dia minum-minum tak pernah rasa macam itu punya manis. Cukup manis, letin. Tahu letin? Manis benar-benar. Ya, meletin. Manis benar kata dia. Dan dia ngabur pada Ustaz Mukhtar Senik, kalau dapat aku mimpi sekali lagi seronok benar aku katanya ya. Dia memang dua-dua ustaz dia pun. Ustaz Mukhtar Senik memang ustaz pun terkenal ya. Dia tu sekarang ni kerjanya mawa orang pergi umrah dan sebagainya. Itu Ustaz Mukhtar Senik nama dia, orang faham. Selalu datang sebelah Perak ni. Dia ngabur. Kalau dapat mimpi lagi, hoi bagus betul, seronok benar aku katanya. Ya. Tak lama lepas itu mimpi sekali lagi. Minum air sungai yang begitu juga, yang manis juga. Kemudian tengah dia minum tu lalu seorang perempuan. Ya, tak pernah dia tengok perempuan secantik itu. Dia ngabur pada Ustaz Mukhtar Senik. Tak pernah dia tengok perempuan secantik itu katanya. Agak-agaknya siapa agaknya yang lalu? Bidadari lah. Kerana bidadari ni memang letak lalu ngabur ya. Memang cantik. Hurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun ya. Bidadari itu seperti permata yang tersimpan. Lalu bidadari itu berkabur dengan dia, kalau nak berjumpa dengan saya, teruskan perbuatan dan perjuangan kamu, kata dia bidadari. Dalam mimpi lah, bukan betul ya. Lepas tak lama lepas itu dia pun balik ke Syria. Di Syria dia kena tembak. Di hari dia luka. Lepas itu dia mati. Bila dia mati, kelihatan badannya berpeluh ketika nak mati tu. Itu tanda baik ke tanda jahat tu? Tanda baik lah, baik sangka je lah dengan orang mati ya. Bila dah mati kita kena baik sangka ya. Walaupun dia mati dalam keadaan maksiat, kita kena baik sangka. Dah lepas kita semayang tu, tanya dia tu imam tu, apa khabar ini mayat? Apa jawab? Dia tak pernah mayat-mayat ke? Dia ada tak? Mayat? Ngapa tak pernah? Tak boleh ke orang perempuan mayat? Boleh ke tak boleh? Lepas ini kalau ada mayat, mayat. Ya. Bila ditanya tu imam tu, apa khabar ini mayat? Apa jawab? Baik. Ya. Jangan. Apa khabar ini mayat? Ini ahli neraka mana esok agaknya. Jangan harus ya. Fitnah itu fitnah besar tu. Walaupun dia mati tengah nari.
Dia mati tengah minum arak umpamanya. Bila dia tanya apa khabar ini mayat, kita jawab apa? Baik. Sebab kalau saya jadi tok imam, saya tak tanya apa khabar ini mayat. Apa kita katakan bagi mayat ini? Baik. Apa kita harapkan untuk mayat ini? Baik. Apakah doa kita untuk mayat ini? Baik. Kerana itu kita harap Allah ampunkan segala dosanya dan mayat itu akan kembali dalam keadaan yang baik, zahir dan batin. Dia balik-balik ditembak dia orang Syiah tu. 5 hari luka, lepas tu mati, berpeluh mayatnya. Berpeluh tu tanda baik tau. Orang mati baik ada 3 tandanya. Yang pertama, berpeluh badannya. Yang kedua, terbit air matanya. Yang ketiga, kering bibirnya. Bibirnya kering. Tahu bibir? Kering aja bibirnya. Itu tanda baik tu. Husnul khatimah tu ya. Kita tak ada husnul khatimah. Itu yang selalu kita doa tu, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikanlah kesudahan aku dengan sebaik-baik kesudahan. Itu 3 tanda nak mati baik. Kalau ada tanda mati baik, ada juga tanda jahat. Ada 3 tanda seseorang itu jahat matinya. Yang pertama, merah padam mukanya. Merah padam mukanya. Kenapa? Api neraka sudah naik ke muka. Itu yang merah padam muka tu. Yang kedua, berbuih-buih mulutnya. Berbuih-buih mulutnya. Yang ketiga, suaranya menggelegak macam orang kena cekik. Macam orang kena cekik. Itu tanda jahat matinya. Itu dalam kitab aja tu ya. Jangan bila tengok orang apa itu kita pengabur ini esok neraka mana agaknya tu buih mulutnya. Jangan. Fitnah yang besar tu. Sebab kalau dia kopi itu pun, apa kita kata kalau tanya orang apa khabar mayat ini? Baik aja jawabnya. Dalam hati je. Nak tanda jangan laku. Dia ngaburkan itu kenapa? Supaya kita jangan ada tanda-tanda seperti itu. Bukannya nak ngabur pada orang. Saya ni bolehlah ngabur. Pasal saya ngajar. Itu dia. Baik. Ngapa ke situ alien? Saya pun tak tahu. Setengah daripada hadis yang menunjukkan faedah hasil daripada sebab berkahwin. Tetapi dengan syarat sabar di atas kematian segala anaknya dan tiada pula perkataan yang kemarahan. Maka berbahagialah bagi orang yang sabar atas kematian anaknya dan celakalah bagi segala orang yang kemarahan dengan keluh kesah dan perkataan dan perbuatan yang jadi derhaka kepada Tuhannya. Dia marahkan Tuhan kerana nyabut nyawa anaknya. Tak patut kamu Tuhan, kamu cabut nyawa anakku. Sianu tu tak pernah semayang, tak ada pun dia mati. Tak ada pun langgar di motor, tak ada pun jatuh zikar. Anak aku baik pula, tak pernah dia buat, mengapa kamu cabut nyawanya? Orang kau itu nak mencari nempah neraka. Jangan protes ketentuan Allah Ta'ala. Kerana Allah dah sebut dalam hadis kursi, barang siapa tidak redha dengan qada aku dan tidak syukur atas nikmat aku dan tidak sabar di atas bala yang aku turunkan kepada kamu, maka kamu cari bumi yang lain daripada bumi aku. Adakah? Adakah bumi yang lain daripada bumi Allah? Tak ada. Dan kamu carilah Tuhan yang lain yang serupa dengan aku. Adakah? Tak ada. Jadi kita mau tak mau kita menerima apa saja ketentuan Allah Ta'ala. Kalau ikut nafsu memanglah kita bukan suka benar jadi kita. Perempuan ni seronok benar ke jadi perempuan? Seronok benar ke? Cik apa? Sampai seronok angkat tangan. Seronok benar jadi dia. Dia seronok benar jadi dia. Angkat tangan. Tu saya buat lah. Kalau boleh biarlah jadi permaisuri Brunei ke. Baru best. Ustaz ni bukan seronok jadi ustaz ni. Kalau boleh biarlah dia jadi Sultan Brunei. Sultan Brunei dia tahu berapa mentokar dia? Mentokar dia berapa tahu? 600 buah lebih. Tahu? Bukannya Ford Prefect, Morris Minor, bukan itu mentokarnya. Apa? Porsche, Daimler, Lamborghini. Tahu Lamborghini?
Bukan Lamborghini, Lamborghini. Ya. Lagi apa? Jaguar. Itu motokarnya. 600 bukan di Bandar Seri Begawan tu, di London tu. Pilih je mana ndak. Itu Sultan Brunei. Kalau ikut nafsu lah, dapat jadi dia lagi bagus kan, dapat jadi Sultan Brunei. Lagi bagus, dunia kaya-kaya, di akhirat bahagia mudah-mudahan ya. Kan dia melaksanakan hukum hudud di Brunei. Ya. Negara-negara barat semua memula hukum Brunei. Jangan pergi ke Brunei, biar dia runtuh ekonomi Brunei itu katanya. Jangan dia bagi bantu dia dari segi pelancongan, jangan pergi ke sana katanya. Tiba-tiba jumpa telaga minyak di Brunei. Tahu berapa telaga minyak? 7 telaga minyak baru dijumpa di Brunei. Boleh bertahan selama 600 tahun. Brunei terjamin ke tak ekonomi Brunei tu? Terjamin apabila melaksanakan hukum Islam yang sebenar-benarnya. Ya, lantaklah kau mana pulau pun, kerana mereka mengeluarkan minyak ni dia tak boleh tak beli. Kerana dia satu barang yang sangat diperlukan oleh seluruh dunia, tak boleh nak dipulaukan, kita mesti beli juga. Macam sekarang minyak naik, adakah aku tak nak beli minyak? Boleh? Naik motor boleh ke? Tak payah beli minyak? Boleh ke? Bubuh air dan boleh mau jalan motor tu? Tak boleh. Jadi dia satu barang keperluan yang cukup diperlukan oleh semua manusia dalam dunia hari ini. Itulah kalau dapat biarlah jadi Sultan Brunei. Tak adalah susah nak makan minum ya. Di samping itu dapat pahala melaksanakan hudud dalam negara dia. Tapi sudah ditentukan Allah, dia tu dia, kita tu kita, terima ajalah, dapat pahala redha. Tahu, kalau kita menerima ketentuan Allah tu dapat pahala apa? Redha. Pahala redha ni lebih besar lagi daripada pahala sabar. Di antara sabar dengan redha, mana lebih besar pahalanya? Redha lebih besar pahalanya, tahu? Radhiyallahu anhum wa radu an. Redha Allah dengan mereka dan mereka pun redha dengannya. Dapat apa? Jazaohum jannatin tajri min tahtihal anhar. Balasan mereka ialah syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Itu apa namanya? Itu ganjaran yang dia dapat apabila redha dengan Allah Taala, redha dengan qada Allah Taala. Allah balas balik dengan syurga. Berbahagialah bagi orang yang sabar. Sabar ni rendah sikit daripada redha, tapi pahala sabar macam mana? Tak boleh nak dikira berapa banyaknya. Banyak ke sikit? Pahala sabar pun banyak pun benar, lebih-lebih lagi kalau pahala redha lagi banyak ya. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, kata Allah dalam Quran ya. Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar itu tak dapat nak dikira berapa banyaknya. Sabar tu kadang-kadang terasa sakit hati juga, terasa sedih juga, tapi dia tak protes, tak membantah, tak ada nguling-nguling. Itu dia sabar tu. Bukan tak terasa, tapi redha terasa pun tidak. Malahan dia menerima dengan hati yang terbuka segala ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah jadikan dia miskin, redha dengan kemiskinan, syukur dengan kemiskinan. Kenapa? Bila dia miskin, dia mati esok tidak banyak hisapnya. Kalau dia banyak kata emasnya banyak macam dah mati esok, kena hisap, kena cek. Jadi bila kena cek, lambat ke cepat masuk syurganya? Lambatlah. Gelangnya ada 15 apa gelar tu? Apa gelar? 15 apa? Yang 15 buku. Mana ada buku gelang? 15 apa? 15 apa gelar? Gelang tu apa? Anu kata je tu apa? Kalau kambing sekor, kalau lembu sekor, kalau gelang apa? Udah. Orat. Iyalah 15 orat. Besar punya. Bukan besar ini oratnya. Besar lengan oratnya. 15. Sikit ke lama cek je tu. Ya.
Jadi dia bersyukur kerana dia miskin. Kerana esok aku tiada cek. Terus saja. Korang benar ceknya. Itu sebab sahabat-sahabat dulu walaupun mereka kaya raya tapi mereka mati tidak meninggalkan apa-apa harta. Abdul Rahman bin Auf, seorang korporat besar dalam Islam. Dia katanya banyak benar. Dia menjaga dekor apa benar. Tahu dekor? Dia menjaga tu untung aja, tak pernah rugi. Laku aja, tak ada pula menang, tak laku, tak ada. Itu pun dia mati tidak meninggalkan apa-apa harta. Semua hartanya itu disumbangnya di jalan Allah. Nabi Muhammad asalnya kaya ke miskin? Kaya ke miskin? Kaya. Dia cucu kepada Abdul Muttalib. Ayahnya namanya Abdullah. Abdul Muttalib tu ketua kaum Quraisy ketika itu. Ketua kampung, cuba tengok ketua kampung hari ni. Kaya ke miskin? Kaya ya. Ada tengok ketua kampung naik basikal ke sana, ada tak? Mana ada? Lebih-lebih lagi zaman itu ketua Quraisy tu kaya lah. Lepas itu kahwin pula dengan perempuan yang paling kaya di Mekah. Siapa namanya? Siti Khadijah. Tapi habis hartanya tu disumbang di jalan Allah. Bila wafat baginda, Siti Khadijah meninggal dulu. Tak ada tinggal apa-apa pun. Apa kedana Siti Khadijah tu. Habis hartanya tu dibelanjakan oleh Nabi Muhammad di jalan Allah. Tak ada pula merungut ya. Tak ada macam kita. Kalau kita entahlah ya. Habis duit tu dibelanjakan oleh suami di jalan Allah macam. Menjerit dia, abang tu aku beli yang baru, terjalan ambil habis licin. Ya kira sebuah lah. Tapi Khadijah tetap kasihkan Nabi Muhammad sehingga ke akhir hayatnya. Dan Muhammad pun kasih kepada Khadijah. Kerana pengorbanan yang begitu banyak terhadap Islam. Itu sebab bila dah meninggal dunia Khadijah, tak lepas di mulut Nabi Muhammad tu. Khadijah suka ini, dapat Khadijah suka ini, Khadijah suka ini, Khadijah tak gemuanya ini. Cerita daripada Aisyah pula tu. Naik jealous Aisyah. Aisyah jealous tau. Kenapa kamu sebut-sebut nama orang tua tu? Kata di Aisyah. Jawab Nabi, kamu jangan lepas cakap terhadap isteri aku tu. Dia telah melahirkan kepada aku anak-anak aku pun ya. 6 orang anak dia lahirkannya. Terror ke tak Khadijah ni? Dia kahwin dengan Nabi umur berapa? 40. Lepas tu dapat 6 orang anak. Terror tak? Orang Melayu boleh ke? Udah umur 40 dapat lepas tu ada 6 orang anak, ada ke? Ada tu adalah jarang benar. Biasanya kalau dah umur 40 tu rotek dah habis dah. Ya dah, orang Melayu je dah. Tapi Khadijah 6 orang anak boleh dilahirkan lepas tu tahu. Itu dia hebatnya Khadijah. Jangan kamu kata-kata dia. Sedangkan Aisyah berapa anak? Aisyah berapa anak? Tak ada anak. Jadi diam Aisyah dengar itu. Lagipun dia dulu kaya raya, dia berkorban untuk Islam seluruh hartanya. Dah dengar itu diam Aisyah. Tak berani lagi dia nak mengabar lagi kepada Nabi Muhammad tentang Khadijah. Begitulah sayangnya Khadijah tu dengan Nabi Muhammad tu dengan isterinya Khadijah. Walaupun dah tua. Khadijah tu lebih tua dari dia. Nabi Muhammad masa kahwin umurnya 25. Khadijah dah 40. 15 tahun bezanya. Tapi begitulah hebatnya Khadijah ya. Bahagialah orang yang sabar atas kematian anaknya, dan celakalah bagi segala orang yang kemarahan dengan keluh kesah dan perkataan dan perbuatan yang jadi derhaka kepada Tuhannya. Anaknya meninggal, Tuhan pula yang kena marah. Itu celakalah tu ya. Maka adalah segala orang yang demikian itu beberapa pekerjaan yang bertemu mereka itu dengan kerugian. Dalam dunia pun rugi, udah mati dalam kubur pun dia seksa, bangkit dari kubur di padang mahsyar pun kena seksa, lebih-lebih lagi akan dimasukkan ke dalam neraka. Rugi ke untung? Rugi ya. Yang menentang Allah ni rugi. Di dunia pun keluh kesah,
Tenang ke jiwa orang yang selalu menentang Allah ni? Tenang ke? Seronok ke? Bahagia ke dia? Dalam dunia pun tak bahagia. Hujan pun marah, panas pun marah, kering pun marah, basah pun marah, minyak naik harga pun marah, minyak turun harga pun marah. Tak senang hidupnya. Isteri manggil dia makan pun marah. Apa panggil? Aku tahu lah nak makan. Panggil, marah tu. Tak dipanggil pun marah juga. Kamu seorang nak menghadap ya, kamu biarkan aku bunuh ya. Udah. Tak tenang hidupnya. Nak mati lagi dah rasa tak tenang. Kerana di antara orang yang nak mati tu dia nampak tempatnya di akhirat. Kalau ahli syurga dia nampak syurga. Kalau ahli neraka dia nampak neraka. Itu yang keluh kesah tu, baring duduk balik, ngempas kepala ke dinding. Nampak neraka tu, nampak anjing-anjingnya, anjing neraka tu. Nampak malaikat-malaikat yang garang-garang, yang ganas-ganas, yang kasar-kasar. Nampak api yang menyala-nyala tu. Itu yang tak Tuhan tu. Fakashafna anka ridha'ak fabasarukal yawma hadid. Itu orang yang dah nak mati ya. Dia nampak Allah kasyafkan pandangannya, dan dia nampak tempat dia nanti yang akan dia pergi lepas itu. Itu sebab orang yang mati syahid tu mana rupa mayatnya? Mana rupa mayatnya? Senyum aja, tenang aja rupanya. Pasal apa? Pasal dia nampak tempatnya di akhirat. Di mana agaknya tempatnya? Di syurga. Dia nampak mahliganya, dia nampak pakaiannya, dia nampak makanannya. Kalau dia orang lelaki, dia nampak apa? Nampak bidadari yang cantik jelita ya. Benda yang cantik ni semua orang suka. Sebab itu dia senyum macam matinya. Macam Ustaz Lutfi Arifin tadilah, senyum macam wajahnya tenang aja rupanya. Ada lagi satu baru baru tadi saya baca dalam Facebook. Ada seorang ustaz mati muda. Saya kenal nama Izzat. Ada dalam Facebook tu Ustaz. Ada ya? Ustaz Izzat apa kan namanya? Tengok mukanya tenang, bersih aja mukanya, jernih aja mukanya. Mati muda. Rasanya kalau saya dah mulai 30-an lah umurnya, 20-an apa paling 30-an awal 30-an matinya. Tenang aja rupanya Pasal apa? Pasal dia ada sabar, ada redha, ada tawakal, ada zuhud dan sebagainya. Jadi dia nampak tempatnya di akhirat. Jadi kita ni esok tak tahu lagi dah. Maka bahagialah ya, dan seksalah orang-orang yang keluh kesah dan perkataan dan perbuatan yang jadi derhaka kepada Tuhan. Maka adalah segala orang yang demikian itu beberapa pekerjaan yang bertemu mereka dengan kerugian, rugi, khosirin, golongan orang-orang yang rugi. Kesesalan dan beberapa pula pangkat di akhirat besok nyesal. Jerit pekik, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami udah lihat, kami udah nampak neraka tu dahsyatnya. Apinya menjulang-julang, ulurnya panjang sebulan perjalanan. Anjingnya pula sebesar unta tu, menyalak-nyalak, menggigit-gigit. Sudah kami lihat. Wa sami'na. Apa kata wa sami'na? Kami sudah dengar orang dalam neraka tu jerit pekik, aduh, 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 ayah, 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 ayoyo, 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 oh my god, oh my, agaknya lah tak ada saya dengar ya. Demo yang dengar tu wa sami'na farji'na. Apa tu farji'na? Apa tu farji'na? Kembalikanlah kami ke dunia. Dapat ke? Inna muqinun. Sekarang ni kami udah yakin. Ada guna tak yakin pada masa itu? Nak yakin di mana? Now, al-an, kejap ini kalau nak yakin, jangan udah dalam neraka esok nak yakin, tak boleh itu dia kerugian mereka itu ya, kesalahan dan berapa pula pangkat dan darjat yang meluputkan keduanya.
akan mereka itu dan segala kebajikan. Menyesallah kerana orang yang sabar dapat pangkat, dapat darjat, dapat kebesaran di akhirat besok. Tahu apa pangkatnya? Dapat golongan al-muflihun, golongan al-faizun, golongan al-abrar, golongan ashabul yamin, golongan muqarrabin. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat ya. Golongan apa lagi? Golongan al-muttaqin, golongan as-siddiqin. Itu nama pangkat-pangkat di akhirat. Lebih baik daripada pangkat-pangkat di dunia ni. Lebih baik daripada PJK, AMP, PPT, apa lagi? TNB, JKR. Apa lagi pangkat dunia ni? Ndak pangkat akhirat kan ndak pangkat dunia? Sekali lagi, ndak pangkat akhirat kan ndak pangkat dunia? Ya Allah, ndak dua-dua lah. Dunia pun ndak, akhirat pun ndak ya. Kita doa ndak satu ke ndak dua? Doa ni mana? Rabbana atina apa? Fid dunya hasanah. Lepas tu wa fil akhirati hasanah. Minta di dunia yang baik, di akhirat pun baik. Pulang. Satu-satu rugilah ya. Sebab itu doa baik. Ini bagus doa ni. Allahumma ij'alna minas sabirin. Apa katanya? Ya Allah, jadikanlah oleh kamu akan kami daripada jumlah segala orang-orang yang sabar atas mereka itu. Ya, innallaha ma'as sabirin, kata Allah Al-Quran. Sungguhnya Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Wallahu a'lam. Cukup itu pagi ni. Kita pergi kepada satu lagi. Kitab ini pengajaran yang apa? Tak tahu. Ya. Pengajaran yang ke-20. Alright. Pengajaran yang ke-5, yang ke-18, yang ke-19, yang ke-20. Oh, pendek aja lah. Teksnya pendek, huraiannya belum tahu ya. Saya belum baca lagi. Nanti tengok ya. Berkata Allah Ta'ala. Artinya apa? Kalau Allah Ta'ala berkata itu apa?